sebab dasar kita. Sebab Barisan Nasional dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk perniagaan. Kita boleh pastikan keamanan, keharmonian. Kita boleh mewujudkan peluang, business opportunities. Kita bagi insentif. Malah dalam banyak hal, mereka dapat pertimbangan daripada kerajaan. Pendidikan, Datuk? Bukan saja pendidikan dalam bidang perniagaan. Ada juga mereka bukan dapat kontrak saja. Mereka dapat concession daripada kerajaan. Bila dapat concession, seolah-olah mereka ni dapat kebenaran untuk cap duit lah. Maknanya berterusan. Datuk cerita sikit tentang pendidikan lah. Pasal Datuk dulu Menteri Pendidikan. Apa yang dah dapat diberi kepada masyarakat Cina dalam konteks pendidikan lah? Ya, dalam konteks pendidikan, kita yang paling liberal sistem kita. Sebab pengasas-pengasas negara kita telah memberi peluang untuk setiap rakyat Malaysia memilih apa jenis pendidikan yang dikendaki oleh mereka untuk anak-anak mereka. Sebab itulah kita di luar negara China, negara Hong Kong dan Taiwan, termasuk Asia Tenggara, tak ada negara yang ada sistem pendidikan China yang begitu komprehensif, yang sudah dijadikan sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan nasional, kecuali Malaysia. Datuk, kita pindah kepada masyarakat India. 2008 mungkin ramai orang kata masyarakat India ni lari daripada barisan. Dan sekarang ni dalam program yang Datuk buat di seluruh Malaysia ni, pertemuan dengan masyarakat India ni kerap. Apa rasa, apa maklum balas yang Datuk dapat dalam pertemuan-pertemuan ini daripada mereka? Sebagai sebuah kerajaan, kita mesti merasai denyut nadi rakyat. Saya dah kata tu. Jadi bila warga negara Malaysia keturunan India tidak menyokong kita pada pilihan raya 2008 telah menurun dengan ketara, saya dah buat analisa dan saya buat kesimpulan bahawa kita perlu melakukan program-program khusus untuk menolong kaum India. Sebab mereka terasa mereka agak terpinggir dan mereka ada masalah-masalah yang spesifik pada masyarakat kaum India. Umpamanya masyarakat estate, umpamanya generasi kedua, bagaimana mereka nak buat peralihan keluar daripada estate masuk kawasan bandar sebagainya, urbanized community, tapi latar belakang daripada masyarakat estate. Jadi saya sedar bahawa banyak masalah masyarakat kaum India. Sebab tu saya mencadangkan pada masa itu Pak Lah jadi Perdana Menteri, saya cadang supaya satu kabinet komiti diwujudkan di mana saya sendiri pengusikan untuk menolong masyarakat kaum India. Setelah lebih pada hampir 6 tahun kita buat perkara ini, 5 tahun kita buat program ni, saya gunakan perkataan 6BK. 6BK ni ialah keyakinan. Jadi saya percaya hari ini masyarakat India sudah ada 6BK dengan Barisan Nasional. Datuk, saya belum terlupa saya nak tanya ni, Sabah Sarawak macam mana bacaan Datuk di sana? Sabah Sarawak masih kekal sebagai kubu Barisan Nasional, tapi diserang bertubi-tubi oleh pembangkang. Seperti mana dalam pilihan raya di Sarawak, walaupun diserang dengan begitu hebat, tetapi kita menang dengan 2/3, lebih pada 2/3 di Sarawak. Jadi saya lihat Sabah Sarawak akan kekal bilangan kursi yang besar kepada Barisan Nasional. Datuk, saya nak tanya juga lagi sekali pasal mandat. Program ni pun nama dia mandat. Mandat perlu bagi seseorang Perdana Menteri dan kerajaan untuk meneruskan gerak kerja mentadbir. Kali ini, mengapa mandat itu penting bagi Datuk? Mungkin di masa-masa yang lampau bukan sama penting macam sekarang ni. Kenapa kali ini lebih penting? Saya setuju. Memang kali ini lebih penting sebab kita hanya tempoh
ada tempoh masa 7 tahun saja lagi untuk merealisasikan wawasan negara. Cuba bayangkan kalau kita tak dapat mandat, apa dia akan jadi kepada wawasan negara. Saya tak fikir wawasan negara akan tercapai. Bila Datuk sebut wawasan, tadi kita pergi sikit kepada wawasan 2020. Dengan perkembangan ekonomi kita, kestabilan politik, kalau tidak ada, bolehkah kita capai wawasan yang kita dah lakar daripada awal dulu? Tak mungkin. Malah saya yakin ianya tak akan menjadi kenyataan. Sebab bukan saja kita perlu mandat yang kuat daripada rakyat. Tetapi saya nak tegaskan bahawa berdasarkan pada merit bahawasanya kita bukan sahaja ada wawasan. Kita ada peta jalan, roadmap, hala tuju yang jelas. Dan kita telah membuktikan dalam tempoh 4 tahun ni bahawa kita boleh melaksanakan agenda transformasi negara kita. Jadi kalau rakyat ingin melihat 4 tahun ini kejayaan kita dan cuba bayangkan kalau kita dapat mandat yang kokoh daripada rakyat, apa yang boleh kita lakukan 5 tahun akan datang. Tentu dengan mandat yang kuat dan kokoh ni, tentu insya-Allah kita akan dapat buat lebih hebat lagi 5 tahun yang akan datang. Satu perkara yang dalam manifesto ataupun aku janji yang Datuk lancar tu, ada pasal BRIM. Pasal tadi Datuk sebut, saya nak ulang balik. BRIM tu akan naik nanti. Kita dah janji BRIM akan sampai pada tahap 1,200. Tapi bukan sekaligus. Tetapi berperingkat-peringkat. Dan saya nak tegaskan di sini bahawa BRIM ini menjadikan ekonomi kita, domestic demand kita meningkat. Sebab bila mereka dapat BRIM, mereka membeli belah. Daripada mana? Daripada pasar tani, daripada kedai-kedai. Sebahagian besar daripada kedai itu milik warga negara Malaysia keturunan Cina. Mereka dapat faedah daripada BRIM. Jadi BRIM ni menguntungkan orang menerima untuk, orang jual barang untuk, ekonomi pun dapat suntikan daripada BRIM. Berbanding dengan subsidi. Subsidi kita minyak saja, subsidi 23 bilion. BRIM cuma 2.6 bilion, ya, lebih kurang begitu saja. Tetapi kesan daripada BRIM tu lebih besar. Apa lagi yang dalam aku janji Datuk tu yang rasa boleh menjadi tarikan besar dalam pilihan raya kali ini? 1 juta rumah mampu milik akan dibina 5 tahun akan datang. Antaranya. Sebab saya tahu soal rumah mampu dimilik ni besar di seluruh negara. Termasuk di Pulau Pinang. Sebab tu bila saya lancar 9,999 buah unit rumah mampu milik 2 malam yang lalu, 2-3 malam yang lalu, sambutan itu cukup hebat sekali. Luar biasa, ya. Luar biasa. Dan saya diberitahu bahawa beribu orang dah buat permohonan. Sebab apa? Sebab ini satu keperluan rakyat. Dan kita janji 1 juta. Manifesto Pakatan Rakyat 150,000 sahaja. Datuk, sebelum kita habis, ada sikit masa lagi. Hari Ahad orang akan mengundi. Apa nasihat, apa rayuan Datuk kepada mereka yang keluar mengundi ni? Jangan takut. Umpamanya mereka yang muda, yang mengundi pertama kali. Apa nasihat Datuk pada mereka? Yang pertama sekali, mereka mesti buat penilaian yang bijak. Siapa mengikut penilaian mereka dengan fikiran yang rasional dan menimbangkan segala-galanya, dengan tenang buat keputusan yang bijak bahawa siapakah yang boleh dipercayai menjamin masa depan yang penuh dengan harapan, yang lebih bersinar, yang boleh mereka merasakan bahawa hari esok lebih baik daripada hari ini. Datuk, yang kedua tentu sekali lah, tolong keluar mengundi. Jangan sampai tak mengundi. Jangan sampai orang takut dah, Datuk, ya? Ya, jangan takut, tak ada apa sebenarnya. Ini mainan saja. Ini soal the psychology of fear, orang kata. Kita jangan, kalau kita tunduk pada ini, maknanya pihak yang bertanggungjawab akan berjaya. Boleh saya kata yang macam PDRM, mereka semua sudah bersedia untuk menangani apa juga
kemungkinan pada hari mengundi itu? Ya, itulah jaminan yang diberikan oleh pihak polis dan pasukan keselamatan, dan kita percaya bahawa yang paling utama sekali rakyat. Kalau rakyat sendiri bertindak ikut lunas undang-undang negara, insya-Allah pilihan raya 13 ini akan berlangsung dalam keadaan yang aman dan baik. Datuk, kita sudah sampai ke penghujung rancangan Mandat 2013. Saya dan rakan-rakan studio mengucapkan ribuan terima kasih kerana datang. Selamat maju jaya, dan saya harap semua dapat mendengar nasihat Perdana Menteri tadi, keluar beramai-ramai mengundi, jangan takut. Dan kalau ada apa-apa lagi, kita akan berjumpa lagi di satu masa yang akan datang. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.